Assalamualaikum dan selamat datang kepada siri ini di mana kita akan berbincang tentang beberapa buku yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan dalam bidang sejarah. Dan kali ini ada satu buku yang saya ingin bincang iaitu tulisan Simon Schama dan bukunya Citizens: A Chronicle of the French Revolution. Topik yang dipilih oleh Simon Schama ini merupakan satu topik yang telah ditulis oleh banyak sejarawan ya, daripada abad kurun ke-19 lagi hingga ke sekarang, dan ia satu topik yang telah diteliti dan dikaji oleh ramai sejarawan. Tapi apa yang menarik tentang buku yang ditulis oleh Simon Schama ini adalah pendekatan yang diambil oleh beliau, di mana beliau menulis sejarah revolusi Perancis dengan menggunakan pendekatan makro dan mikro serentak. Ya. Nah, um, buat Schama, ya, fenomena yang kita namakan revolusi Perancis, kalau dalam bahasa Inggerisnya The French Revolution, itu sebenarnya bukanlah satu revolusi, tapi beberapa revolusi yang berlaku serentak. Nah, inilah yang dikupas oleh Schama dalam tulisannya, dan cara beliau menulis sejarah ini agak menarik kerana beliau mendapatkan maklumat bukan hanya daripada tulisan-tulisan resmi, ya, dokumen-dokumen, tetapi juga daripada surat khabar, pamflet, bahan-bahan propaganda, bahan tulisan media popular pada waktu itu, dan juga objek-objek yang telah dibuat dan yang tinggal ya, daripada zaman revolusi Perancis. Yang menarik tentang tulisan Schama ini adalah beliau cuba membuktikan kepada kita bahawa fenomena revolusi Perancis ini bukanlah satu event, ya, bukan satu kejadian, tapi sebenarnya merupakan satu fenomena yang berlapis, di mana berlaku beberapa revolusi, beberapa proses perubahan di kalangan masyarakat Perancis pada waktu itu, sebelum dan selepas berlakunya revolusi Perancis. Kerana pada masa yang sama, apabila berlakunya revolusi politik di negara Perancis, berlaku juga revolusi dalam bidang sains, dalam bidang sastra, dalam bidang falsafah, dan kita lihat wujudnya kelompok-kelompok baru ya dalam konteks masyarakat Perancis yang majmuk dan plural pada waktu itu, golongan wanita ya, menuntut hak politik dan ekonomi mereka, dan wujudnya kelas menengah yang baru yang menuntut hak ekonomi mereka. Wujud pula kelompok baru seperti golongan saintis yang cuba membawa pembaharuan kepada masyarakat Perancis dan cuba mengedepankan agenda saintifik, rasional, objektif mereka. Ada banyak episod yang menarik dalam tulisan ini, dan salah satu episod yang menarik buat saya adalah apabila Simon Schama menceritakan satu upacara yang menarik, iaitu apabila Raja Perancis dan golongan elit, ya, golongan aristokrat Perancis bersama dengan rakyat Perancis datang untuk melihat balon yang telah direka oleh saintis Perancis. Ini balon yang dapat membawa manusia, ya, yang mengangkat manusia dan membawa ia ke langit. Apabila upacara ini berlaku, selalunya golongan elit, khususnya golongan bangsawan, ya, aristokrat itu dianggap tumpuan fokus masyarakat. Semua orang akan memandang kepada golongan elit kerana mereka yang paling kaya, paling mewah, dengan berpakaian hebat dan lain-lain lagi. Tetapi apabila balon ini ya, dibawa ke halayak ramai dan kita lihat balon ini naik, ya, tumpuan fokus masyarakat bukan lagi kepada golongan elit tetapi kepada balon. Ya. Dan ini merupakan satu insiden yang sangat menarik kerana untuk kali pertama masyarakat Perancis sedar bahawa pembaharuan itu datangnya bukan daripada golongan elit tetapi daripada golongan saintis. Dan ini merupakan salah satu daripada banyak kejadian yang berlaku pada masa itu apabila revolusi Perancis mula ya berlaku di negara itu. Dan Simon Schama memetik cerita-cerita begini untuk memberikan kita satu gambaran yang lebih kompleks tentang apa sebenarnya berlaku pada period revolusi ini. Kenapakah buku ini menarik buat kita? Ya? Saya rasa satu aspek yang menarik tentang buku ini adalah ia membuktikan kepada kita bahawa proses sejarah, ya,
perkembangan sejarah itu bukanlah satu proses yang linear. Ya, kerana ramai sejarawan, khususnya sejarawan generasi yang lalu, telah mengedepankan idea bahawa proses perkembangan sejarah ini merupakan satu proses yang lurus, ya, yang bergerak daripada A ke Z, di mana berlakunya satu event, satu demi satu, dan akhirnya membawalah kita kepada poin terakhir dalam proses yang linear ini. Simon Sharma telah menunjukkan bahawa sebenarnya sejarah ini bukanlah satu proses yang linear, tetapi merupakan satu proses yang kompleks di mana arus sejarah itu bukanlah satu, tapi ada banyak arus sejarah yang bergerak serentak dan tak semestinya dalam arah yang sama. Kerana dalam proses pergolakan yang berlaku di kalangan masyarakat Perancis pada waktu itu, ada gerakan yang progresif, ada juga gerakan yang konservatif, yang reactioner, yang menentang pembaharuan, yang menentang revolusi. Jadi beliau cuba memberikan kita satu gambaran yang lebih luas dan lebih kompleks, yang menunjukkan bahawa proses evolusi sosial ini sebenarnya merupakan satu proses yang sangat rumit dan kompleks, di mana kita tidak dapat mengenal pasti di manakah proses ini akan membawa kita, kerana elemen contingency, ketidakpastian itu merupakan satu faktor yang mengiringi proses perkembangan sejarah di manapun, baik di Perancis atau di Asia, di Eropah atau di manapun. Ini merupakan hakikat duniawi di mana proses perubahan sosial, evolusi sosial ini merupakan satu proses yang mempunyai dinamik ia sendiri. Dan bukan satu dinamik, tapi beberapa dinamik yang kadang-kala bertentangan juga. Jadi saya rasa buku Simon Sharma, Citizens ini, amat berguna untuk kita, khususnya kita yang kerja dalam bidang sejarah dan tertarik kepada topik-topik sejarah, kerana ia mengingatkan kita bahawa sejarah itu sebenarnya bukanlah satu dokumen atau satu wacana, satu naratif yang simple, tetapi satu yang sangat kompleks, dan kita patut cuba mengenal pasti semua elemen-elemen, semua kejadian-kejadian, semua faktor-faktor yang ada dalam mana-mana proses pergolakan atau perubahan sejarah di mana pun di dunia ini. Jadi buku ini saya rasa satu buku yang menarik untuk kita yang tertarik kepada tema-tema seperti perkembangan negara bangsa, bagaimana satu bangsa itu wujud dan lain-lain lagi. Dan saya rasa buku ini walaupun ditulis beberapa dekad dahulu, masih relevan untuk kita zaman ini.